dengar ni? Ke saya punya setting yang menyebabkan saya tak dengar? Saya doa rasa. Baca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey. Terima kasih kepada Muhammad Alif bin Jamaluddin di atas mengetuai bacaan doa sebentar tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam hari Jumaat. Hari ini hari yang barakah, ibu segala hari. Kita akan belajar satu topik yang sangat menarik yang dipanggil sebagai chi-square. Okey. So, macam biasa, sebelum kita mula, pastikan anda telah mengisi borang kehadiran di dalam iBest. Dan setelah itu anda boleh buka Jamboard link. Saya telah sediakan Jamboard link pada iBest juga untuk anda teliti dan isikan maklumat yang berkaitan ya. Anda juga boleh conteng di Jamboard ni sebenarnya sebab saya telah menjadikan ianya is editable by all the people who are joining the link. So that's why kalau you tak nak komen dekat chat, you tak nak cakap, you still boleh komen dekat Jamboard dekat situ ada teks, ada alat-alat untuk conteng, anda boleh conteng lah kita punya dashboard ni. Semua boleh dengar suara saya. Kalau ada yang tak dengar suara saya atau dengar suara saya jadi macam robot ataupun dengar pelik-pelik bunyi ke, tolong maklumkan sebab saya perlu pastikan rekod ini adalah sempurna dari segi kualiti dia selepas ini. Okey, dah ready semua? Kalau dah ready, tekan dekat chat tu nombor 1 Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan belajar hari ni mengenai chi-square. So nota semua saya dah bagi, tapi macam biasa kalau anda kenal saya lebih suka mengajar menggunakan Jamboard ataupun alat teknologi yang ada. So chi-square, dalam chi-square yang awak akan belajar hari ni, chi-square ada dua fungsi utama. Pertama adalah untuk mencari perbezaan. Okey, kemudian yang kedua dalam chi-square, kita gunakan chi-square ni juga adalah untuk mencari pertalian ataupun perhubungan. Ataupun dalam bahasa lain saya suka panggil dia adalah, ini yang saya suka panggil pengaruh. Pengaruh. So saya tak suka sangat namakan chi-square ni, fungsi dia adalah untuk pertalian ataupun perhubungan. Kerana pertalian dan perhubungan ni biasanya kita buat untuk data-data numerical. Ini hanya preference saya. Tapi kalau anda baca dalam jurnal, kadang-kadang mereka kata tentang relationship jugalah, to determine the relationship between variables. Therefore, we use the chi-square. So, they understand the relationship also correspond to the chi-square. Ini adalah dua benda yang paling utama awak perlu tahu, iaitu kita panggil sebagai menguji perbezaan. Kita nak tengok beza lah. Kita dah belajar sebelum ni yang kita boleh cari beza menggunakan t-test, menggunakan z-test. Kita juga telah belajar untuk mengukur pertalian, kita akan gunakan correlation ataupun regression. Sama ada Spearman ataupun Pearson. Tapi hari ni kita akan belajar satu ideologi yang baru untuk membuat satu analisis yang boleh dibuat dua-dua. Yang pertama dia boleh buat perbezaan dan yang kedua dia boleh ukur juga perkaitan ataupun pengaruh ataupun perkaitan lah. Ni kita panggil dalam bahasa lain lah perkaitan. Tapi saya suka namakan dia pengaruh. Dalam jurnal ataupun dalam soalan exam mungkin dia akan kata perkaitan ataupun hubungan pun tak ada masalah lah. Yang penting dia boleh dibuat dua-dua benda dalam satu ujian. Setakat ni jelas Okey, chi-square untuk yang pertama kita ada dua jenis chi-square. So awak kena ingat apa yang saya akan ajar ni adalah dalam konteks urutan pengajaran saya. So yang pertama awak akan belajar adalah chi-square untuk mencari perbezaan ataupun mencari beza. Beza di sini bermaksud differences. Okey, so ini yang pertama. Yang nombor satu ni, kenapa saya tulis nombor satu? Sebab ini yang pertama. Yang pertama awak akan belajar hari ni adalah perbezaan. Beza apa yang sebenarnya kita nak kaji ni? Ataupun beza apa yang sedang kita nak lihat? Kita akan lihat beza kadar. Okey, perkadaran. Ataupun dipanggil sebagai rates. Ataupun dipanggil sebagai proportionate. Okey. So itu yang pertama perbezaan Perbezaan ini maksud perbezaan kita nak ukur beza apa, beza kadar, proportionate dan sebagainya. Okey, untuk kelas perbezaan ataupun untuk ideologi perbezaan, maka ia terbahagi kepada dua jenis perbezaan Ini anda kena ingat. Perbezaan yang pertama dinamakan sebagai beza
kadar setara. Okey, kadar setara. Setara maksudnya the rates is assumed to be similar. Yang kedua adalah beza kadar juga. Beza kadar tetapi dia dipanggil tidak setara. Okey, setakat ni jelas? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, bagi Jelas, tahu. Sir. Jelas, Sir. Jelas, sir. Jelas. Kita pergi yang pertama dulu ya. Jelas. Kita pergi yang pertama, perbezaan kadar. Okey, sekejap saya kena tukar Jamboard ni pada slide yang kedua. Perbezaan kadar yang pertama dipanggil sebagai setara dan saya pun bagi tahu perbezaan kadar adalah tidak setara. Tidak setara. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, ada bagusnya kita meneliti apakah sebab kita pakai chi-square. Sebelum saya pergi lebih jauh kan, ini nak cerita perbezaan kadar ni. Selepas ni kita pun tahu bahawa chi-square boleh digunakan untuk ukur perhubungan ataupun perkaitan ataupun pengaruh. Okey, kita pun tahu ni dua fungsi chi-square ni digunakan untuk apa. Tetapi kita kena faham dulu kenapa adanya chi-square ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, chi-square ini digunakan untuk data kategori. Okey, data kategori. Contohnya adalah jantina. Kita tahu jantina lelaki dan perempuan adalah tidak bernombor. Kita letakkan nombor dalam SPSS pun sebagai indikator untuk mengajar komputer sahaja. Tetapi pada zat dan maknawi pada nombor tu tidak ada. Ma makna fi hazin number, no number correspond to that particular gender ataupun apa-apa grouping yang awak buat dalam bab kategori data lah ataupun data yang dipanggil sebagai nominal ataupun data ordinal. Yang ini jelas Oleh demikian, kerana kita tidak ada apa-apa numeric data, maka kita boleh buat juga perhubungan, kita boleh juga buat perkaitan, kita boleh juga tahu ada beza ke tidak. Tetapi dalam bentuk rates ataupun kadar. Dengan mengambil kira jenis data kita tu mestilah kategori. Okay, kita akan kira lah kadar. Contoh kan macam lelaki ataupun perempuan. Kita tahu dalam kelas awak lelaki berapa orang, perempuan berapa orang contoh. Lelaki berapa orang? 37. 37. Okey. 36. Tak apa, nanti awak gaduh dua orang tarik rambut siapa paling panjang dia menang lah. Okey, yang perempuan berapa orang? 17. 17 okey. So ini adalah contoh apa yang dipanggil sebagai kategori ni tadi. Kita ada kategori lelaki, kita ada kategori perempuan ataupun wanita. So kategori ini, kenapa saya tulis 37? Kenapa saya tulis 17? Sebab inilah bilangan. Ya, ini adalah bilangan. Ini pun sama, dia adalah bilangan. So anda kena tahu juga bahawa chi-square selain daripada dia adalah digunakan untuk data-data jenis kategori ataupun data-data jenis yang bukan numerik, chi-square menggunakan apa yang dipanggil sebagai jadual chi. Dia ada jadual chi, dia ada jadual chi-square. So jadual chi-square ni dia tidak mulakan daripada nilai-nilai selain daripada kosong. Okay, dia akan mula start daripada kosong. Nanti awak akan tengok dalam nota dia akan ada jadual chi. Dalam jadual chi pun sama jugalah, dia akan ada value, chi value. Dan macam biasa, chi value ini ditentukan melalui DF ataupun degree of freedom. Nanti anda tengok degree of freedom, lepas tu anda akan tengok value dia, lepas tu anda kena tahulah berapa kiraan value anda terhadap kiraan value pada jadual ataupun pada graf. Dan anda akan buat decision untuk reject ataupun fail to reject. Saya ulang chi-square dia ada jadual khas yang dipanggil sebagai jadual chi. Jadual chi ni kalau anda tengok kat internet, anda tulis je chi-square table. Dia akan bagilah chi-square table. Okay, anda tulis je chi-square table, maka dia akan ada a bunch of examples that will indicate and give you an idea what is the number correspond to that particular area under curve. So area under curve ni pun anda tahu kat sini dia ada bacaan dia berdasarkan DF ataupun degree of freedom. Okay, contohlah saya punya nilai alpha ataupun nilai statistik rujukan saya adalah 0.05. So saya akan tengok probability pada 0.95. So saya tengoklah degree of freedom saya berapa. So anda boleh nampak kat sini lah, ni degree of freedom 2, degree of freedom yang berkenaan lah. Okay, contoh tadi saya kata okey, contoh yang biasalah nanti awak akan tengok 0.05 alpha ni, 0.05 probability. So degree of freedom 1, so nilai dia anda akan nampak kat sini adalah 3.84. Nampak tak? 3.84. Nampak? Nampak. Okay.
Kemudian kita juga kena tahu ya tuan-tuan dan puan sekalian bahawa chi-square ini ada mempunyai assumption yang lain. Ada banyak assumption dia lah assumption dia. Tapi saya highlight beberapa assumption yang penting. Antara assumption yang penting, data yang awak kira mestilah data mentah. Apa dia? Data mentah. Macam tadi kan saya tanya lelaki dengan perempuan. Berapa banyak lelaki, berapa banyak perempuan. Saya tanya data mentah tau. Saya bukan tanya berapa peratus lelaki, berapa peratus perempuan. Tak boleh. So kalau anda ada data peratusan, anda nak gunakan chi-square, maka anda perlu convert. Anda perlu tukar dulu peratusan itu kepada data mentah. Data mentah di sini merujuk kepada anda punya bilangan asal lah. Sebab itu yang nak digunakan dalam pengiraan. Okey, jelas Jelas tak jelas? Jelas sir, jelas. Jelas okey. Jelas puan. Alright. Saya sekarang akan teruskan lagi kepada yang lebih mudah untuk awak faham. Beza tadi saya dah bagi tahu, beza ada dua. Satu beza setara, satu lagi adalah beza tak setara. Okey, apa aplikasi dia dan macam mana dia nak gunakan? Okay, saya akan cerita sekarang. Beza setara ni, maksud dia yang paling simple, anda perlu tahu bahawa apa yang anda hipotesiskan, apa yang anda andaikan mempunyai kesetaraan. Itu je. Mempunyai kesetaraan ataupun dipanggil sebagai sama proportion. Okey, proportion. Contoh paling senang Saya akan ada kelas. Kelas awak akan ada lelaki dan perempuan. So kalau kata setara, maknanya dalam saya punya minda, saya akan mengandaikan bahawa setaranya bagi dua grup, iaitu grup lelaki dan grup perempuan, dia akan adalah 50-50. Betul tak? 50%, 50%. Betul? 50% per 50% inilah yang dipanggil sebagai setara. Maknanya saya assume sama. Okay, kalau kata saya ada 4 kumpulan. Kalau saya ada 4 kumpulan, kalau saya nak kata setara, maknanya dia akan jadi 25%, 25%, 25%, 25%. Ini dipanggil sebagai setara. You must assume it is setara. Okay. Yang kedua adalah tak setara. Tak setara ni contoh dia, kita ada kelas nursing. Contoh, kelas nursing memang biasanya bias ke perempuan lah. So kita akan ada lelaki perempuan. Dan kita tahu berdasarkan sejarah, dengar ayat dia, berdasarkan sejarah, berdasarkan data yang lama, berdasarkan data yang sebelum ni, menunjukkan bahawa nilai kesetaraan dia tidak akan sama, di mana dominan dia pada perempuan. So dominan dia perempuan lebih kurang berapa persen? 80-20. Ni contoh. So bila kita kata 80-20, dia setara tak? Dia tak setara. Dia tak akan sama. Contoh, bangsa. Bangsa di dalam komuniti sesuatu masyarakat. So kita tahu China, India, Melayu dan juga others. Okay, kita tahu proportion ini memang yang majority dia Melayu. Katakanlah Melayu 60, China 20, India 10, yang lagi balance 10. So ini adalah contoh dipanggil sebagai tak setara. Tak setara. Okey, jelas Setara dan tak setara ni jelas. Okey. Yang saya tunjuk ni adalah dari segi konteks percentage Ni saya bagi ni percentage. Yang saya bulat-bulatkan ni, anda akan buat ulang kaji ni nanti. Ini semua adalah dalam konsep percentage. Supaya anda tak confuse lah dalam konsep percentage. Supaya senang saya nak cerita dan anda pun faham. Oh, percentage maksudnya yang ini lebih, yang ini kurang. Oh, percentage yang ini sama, yang ini sama. Okey. That is all about setara dan tak setara. So now, apabila kita nak membuat ujian hipotesis yang dipanggil sebagai hipotesis chi-square ni, kita akan mulakan dengan yang setara ataupun tak setara kejap lagi ni. Tak setara. Kita kena tahu bahawa untuk mengira chi-square, kita akan ada formula. So formula chi-square adalah seperti berikut. Okay, ini baru kita start technical. Saya akan ajar terus dengan formula dan insya-Allah kalau awak boleh follow perlahan-lahan, awak akan faham teruslah ya. Okey, saya akan tunjuk contoh yang paling mudah sampailah contoh yang agak teknikal. Yang pertama, apabila anda nak menggunakan chi-square, ada dua fungsi chi-square. Saya repeat balik semula lagi sekali, beza dan juga untuk cari pengaruh. So dalam beza ada pecah dua pula, setara tak setara. Okey, kemudian chi-square ni pula perlu ada assumption lah yang awak perlu follow seperti mana saya cerita dalam slide nombor 2 tadi. So sekarang ni kita nak cerita pasal chi-square. Chi-square ada dua unit ukuran yang utama dalam formula dia. Formula dia berbunyi begini. Chi-square, okay, is equal to sigma. Sigma ni adalah jumlah lah, sum. Okay, observed minus expected. Okay, dengar perkataan dia. The power of 2 divide by expected. Okay. O adalah observed dan E
adalah expected. Expected. Okey, observe bermaksud pemerhatian. Maknanya pemerhatian yang awak perhatikan di lapangan, yang awak dapat data secara real. Expected adalah dinamakan sebagai jangkaan ataupun you punya andaian terhadap sesuatu benda. Okey, setakat ni jelas? Ini dia punya formula. So cara kita nak kira untuk observe dan juga expected ni, O dan E ni memang dua istilah yang utama anda perlu master dan hafal dan ingat apabila cerita pasal chi-square. Kita tak payah fikir banyak, kita tak payah lari jauh, kita ambil simple je yang kita panggil sebagai chi-square. Okey, chi-square cari beza untuk jantina. Okey, saya perlu nyatakan di dalam perkataan-perkataan saya ni ada perkataan Inggerisnya. Nanti saya akan cerita sekejap lagi supaya anda tak confuse. Chi-square untuk cari beza jantina. Kita dah tahu jantina kita ada dua, satu lelaki, satu lagi perempuan. Kita terus kira nilai chi kita. Boleh? Boleh kita kira terus? Kita kira terus. Okey. Cara nak kira dia, pertama anda mesti tahu anda punya observe. So observe ni berapa? So anda kena tahulah observe lelaki, observe perempuan. Tadi ada yang dah cakap dah. Observe lelaki 37. Observe perempuan 17. Contohlah. Ni contoh. So anda pun kena tahu expected. Expected. Okay. Expected. Expected adalah jangkaan. Jangkaan lelaki dan jangkaan perempuan. So jangkaan lelaki dan jangkaan perempuan ni untuk yang pertama ni kita panggil sebagai chi-square testing for the goodness of fit ataupun chi-square untuk cari beza ni tadi setara. Maka saya akan assume 50-50 ataupun 50%, 50%. Dengan kata lain, dalam kelas awak ada berapa orang student? Let's say 54 Contoh kan 54. So kalau 54 dibahagikan dengan 2, dapat berapa? Anda akan dapat 2 kali 2, 4, 1, 4, 27. Maknanya kita akan mengandaikan 27 adalah lelaki, 27 adalah wanita. Setakat ni ada apa-apa soalan? Faham tak? Faham, sir. Faham, sir. Faham kan? Anda ada 37, 17. Yang ini yang sebenar anda tahu. Yang ini adalah yang anda mengandaikan. Mengandaikan macam mana? Bukan mengandaikan ikut suka. Kita mengandaikan berdasarkan proportion yang kita assume. Dalam kes ni kita kata chi-square cari beza kadar. Beza yang sama, beza tak sama? Beza yang sama. So kalau beza yang sama, 50%, 50%. Jumlah keseluruhan student kelas kita ni konon-konon 54. 54 bagi 2, 27. Ya, soalan. Silakan. Saya nak tanya, kalau macam expected ni, sir, kita boleh andaikan ikut suka kita ke atau ada syarat-syarat dia? Bagus, soalan yang baik. Andaian ini biasanya kita akan buat berdasarkan hipotesis judgement yang kita nak buat kepada sesuatu perkara. Contoh paling senang. Okay, saya suka soalan ni. Contoh paling senang. Soalan kawan kita ni tadi, macam mana nak pakai lah senang cerita. Macam mana nak pakai. Nak pakai setara ni kan. Nak pakai setara ni senang je. Apabila anda nak tahu wujud tak perbezaan antara kumpulan. Contoh. Dalam contoh macam saya kan. Saya nak tanya. Ada tak beza lelaki dengan perempuan punya jumlah dalam kelas A ni? Katakan kelas awak lah. Kenapa saya nak tahu ada beza ke tidak? Kalau ada beza, jantina merupakan satu benda yang berbeza, maka jantina ni memainkan peranan untuk mempengaruhi penyakit. Faham tak? Contohlah, ada berlaku outbreak dalam kelas awak. Bila saya tengok kelas A, lelaki dengan perempuan dia ada beza dari segi jumlah budak. So bila kita tahu ada beza dari segi jumlah budak ataupun lelaki dengan perempuan dia berbeza, maka faktor jantina itu merupakan faktor yang mungkin mempengaruhi sesuatu. Faham Itu sebab kita pakai setara. Okey, bila masa kita tak pakai setara, kita pakai tak setara pula. Tak setara ni apabila contoh kita dah ada idea, tahun lepas kita dah tengok data PPKP ni, kebanyakan PPKP student lelaki mesti 70% ataupun student lelaki mesti 60%. So 40% lagi perempuan. Nampak tak? So kita nak bandingkan antara 40-60 tahun ini dengan 40-60 tahun akan datang ataupun tahun sebelum. Itu sebab kita pakai setara dan tak setara. So soalan awak tadi, bila masa nak pakai setara ataupun tidak, tengok apa sebenarnya fokus kamu. So kalau dalam penyelidikan ataupun dalam penyiasatan penyakit, biasanya kita akan pakai setara lah apabila kita nak tahu faktor yang berkenaan terutama dalam konteks demografi. Tetapi kalau anda buat kajian epidemiologi juga,
Tapi menilai dari segi surveillance, menilai dari segi surveillance, menilai dari segi standard, menilai dari segi kepatuhan, maka anda akan pakai yang tak setara sebab anda dah ada rujukan. Itu dia punya konsep. Bila pakai setara, bila tak pakai setara, ya. So bila anda datang untuk buat penyiasatan penyakit berjangkit bawaan makanan contoh, anda akan terus assume semua tu setara lah. Dari segi jantina, dari segi bangsa, dari segi kumpulan umur, dari segi kumpulan pekerja, semuanya setara. Okey, jelas jawapan saya saya punya penerangan tadi. Okey, saya repeat Jelas, balik semula. Chi value is equal to the sum of observed minus expected, the power of 2 divided by the expected. So, how you want to arrange the table? Table anda kena buat, ya. Kita akan ada observe, kita akan ada expected, kita akan ada observe minus expected, kemudian kita akan ada observe minus expected the power of 2, and then kita akan ada observe minus expected the power of 2 divided by expected. Okay, ini jadual yang anda akan buat. Okay, saya akan, ni data ni simple, kita boleh kira lah. Tapi bila data dah start complicated, saya akan start pakai apa yang dipanggil sebagai Excel. So, observe, kita dah tahu lelaki dan perempuan. Lelaki berapa orang? Lelaki kita tadi kita dah tahu 37. Wanita atau perempuan kita ada 17. Expected kita 27. Expected kita 27. Datang dekat mana? Excuse me. Datang dekat mana 27 ni? Jumlah semua sekali N besar adalah 54. Kita tahu ada dua group. Dua ni adalah represent kepada group awak. Okay, ada dua group. So that's why dia akan jadi 27. So kita akan buat mathematical calculation lah. 37 tolak 27. Berapa dapat? 17 tolak 27. Berapa dapat? 37 tolak 20. 10. Dapat 10 10. 17 tolak 27 dapat? Negatif 10 10. juga. Negatif 10. Pandai. So 10 dengan negatif 10. Kita kuasakan dua. Saya dapat nak tanya. Boleh. Silakan. Kenapa ada yang N sama dengan 54 ni? Ke memang kita guna N tu? Sebab N bukan, kan ni bukan. nak tetap semua kan? Okey, soalan yang baik. Saya suka awak punya soalan tu. Kenapa ada N54? N54 ni sebenarnya kita nak tahu jumlah. Kenapa kita nak tahu jumlah? Sebab bila kita nak tahu jumlah, kita tahu jumlah dibahagikan dengan 2. 2 ni adalah 2 grup. Sebab kita nak tahu expected dia berapa. Faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau saya kata kan, okey, bila saya kata kadar setara, bila kata setara maknanya dia sama. So kalau kata satu kelas tu lelaki dan perempuan dia, mestilah satu kelas tu maknanya 100%. So kalau kata setara maknanya 50-50. 50-50 ni maknanya 50% lelaki, 50% perempuan. So macam mana nak tahu dia 50-50? So of course saya kena tahu dia punya jumlah semua kan. So kalau 50% daripada 54 orang, maka saya akan dapat 27. 50% daripada 54 orang, 27 lagi satu. So ini contoh saja. Maknanya nak kata jumlah semua lelaki dengan perempuan yang kita dah kira sebenar-benarnya adalah 54. So kalau betul-betul dia ni mengikut assumption jangkaan yang namanya setara tadi, dia sepatutnya 27-27 kan? So inilah yang kita nak kira. Wujud tak probabilitinya dia berbeza secara statistically significant atau dia tak berbeza secara statistically significant. Jelas Jelas. Okey, kalau jelas saya teruskan ya. Okey, 100. 100 ni tadi awak akan bahagikan dengan expected. Nampak tak expected? Expected awak 27, yang ini akan ada 100 bagi juga dengan 27. So ini adalah contoh macam mana kita nak kira. Okey. So berapa dapat? 100 bagi dengan 27 dapat berapa? 3.704. 3.704. 704. Yang ini pun samalah kan, 3.704. Ya. Tak ada negatif sir. Negatif dah tak ada Negatif sebab tak dia ada. tolak. Sekejap. Oh sorry. Okey, saya sambung Sorry. Ada sedikit gangguan. Okey, so tadi kita dah kira 3.7 3.704. So apabila kita kata sigma ataupun jumlah, maka kita perlu jumlahkan lah. Kalau kita jumlahkan kita akan dapat 7.404. Betul tak? Ini jumlah kita. Betul? Yang ini kita kena jumlahkan. 8 sir. Pardon? Oh, 408. betul. 708. So inilah nilai chi. Jelas tak jelas? Jelas sir.
Jelas sir. Bagus. Jelas sir. Itulah cara dia apabila anda nak cerita pasal chi-square ni. Tak lain tak bukan kita ada table observe, kita ada table expected, kita akan ada observe minus expected, lepas tu kita akan ada observe minus expected, the power of 2 divide by the expected. Yang ini bawah ni jangan lupa awak akan sumkan dia. Sumkan ataupun kita panggil jumlah. Sama ada setara, sama ada tak setara, sama ada mencari perkaitan, semuanya menggunakan table yang SMA SSJ. Sama sahaja. Jelas? Jelas sir. Sir nak tanya, Ya, sila soalan. untuk expected tu memang kita dia memang 50% je ke? Tak boleh berubah-ubah persen? Soalan yang baik. Soalan yang sangat baik. Adakah dia 50% ataupun dia mesti berubah? Jawapan dia itu terjawab apabila awak menjadi penyelidik. Saya ambil contoh. Contoh yang nombor 2, awak dengar baik-baik contoh nombor 2. Satu kelas, nama kelas awak apa? Ibnu Batutah kelas awak? Al-Ghazali sir. Kelas Al-Ghazali mempunyai maklumat pelatih berbangsa yang pelbagai bangsa seperti berikut. Melayu seramai 20 orang. Ini contoh saja. Cina seramai 10 orang. India seramai 10 orang. Others ataupun Bumiputera lain adalah seramai berapa? 17 orang. Nampak tak? Awak kira semua sekali total berapa? 57. 57. Sorry, silap. Bukan 57 lah. Nanti tak sama pula dengan yang contoh tadi. Okey, 54. Katakan 14 orang. Okey, nampak tak? 54. Nampak sir. Soalan kawan awak tadi, adakah dia mesti 50? So, saya punya soalan pula kepada awak tadi, nilai Kai tadi adalah berapa? 7.4 kan? 7408. Kita belum buat decision lagi tau. Nak reject ataupun fail to reject. Kita belum buat decision lagi. Okay, itu nanti kita akan belajar sekejap lagi lah. Sikit je lagi. Tetapi sekarang saya nak tanya kawan kita balik dan semua-semua yang hadir hari ni. Kalau yang ini, saya nak tanya awak. Kalau kata semua orang yang ada dalam kelas ni 100%, berapa peratus bagi setiap satu dipanggil setara? Setiap satu akan kira Kalau- 25% kan? Betul tak? 25 je. 5%. Dia akan jadi 13.5. Tapi boleh Ya ke, Allah, sir? pandai. Sebab orang Saya kan suka jawapan tu. Jadi, kalau 25% daripada anda punya jumlah kelas 54 orang, maka setiap satu adalah lebih kurang berapa orang? 13.5. Tapi boleh ke, sir? 13.5. 13.5, 13.5. Betul tak? Kalau awak tambah semua 13.5 ni dapat tak sama 54? Itu dia punya cara. Kalau tak dapat, maka salah. Anggaran awak salah. Kalau awak kira kat sini, kejap 01, 3, 6, 9, 12, 13. Tak cukup ni. Salah ni. Dia mesti 54 juga. 0.25 kali dengan 54. Berapa dapat? 0.25 kali dengan 54. 13.5. 13.5. 13.5 kali dengan 4. Berapa dapat? Betul sir, 54 sir. 54 sir. Betul sir. 13.5 kali dengan 4. 54. Betul lah. 54. Okay. So 54 ni sama kan? So bila sama, so inilah awak punya expected. Faham tak yang sahabat kita yang tanya tadi? So kalau kat sini, observe adalah yang sebenar. Melayu, Cina, India, others, 20, 10, 10, 14. Ini adalah cerapan sebenar. Dan expected kita 13.5, 13.5, 13.5, 13.5. Sir, sorry sir. Total sini 54, total sini 54. Ya, soalan. Maksudnya kalau macam jumlah orang, kita boleh buatlah poin-poin tu walaupun tu jumlah orang. Tak ada masalah. Sebab dia adalah expected. Dia betul lah, saya faham maksud awak. Maksud awak macam takkan 13.5 orang. Mana ada orang dikira separuh? Tak, dia bukan konsep orang dekat sini. Konsep dia adalah bilangan. Awak jangan fikir dia adalah orang ke apa. Awak kena bayangkan awak cerita sekarang ni adalah variable. Kalau kena kat orang, nasib lah. Kalau kena kat binatang, nasib lah. Macam tu. Dia bukan orang pada konsep. Jadi konsep dia adalah pada variables. Tapi baguslah awak dah berfikir begitu jauh sebenarnya. Awak macam berfikir, orang mana boleh kira 0.5. Itu awak sebenarnya dah memperhalusi keimanan yang lebih tinggi daripada saya. Dia tak kira orang tak orang lah. Sebenarnya dia kira variable. Okey, jelas. So, oleh kerana benda ni agak panjang dan saya agak pemalas, maka izinkan saya untuk menggunakan link yang kedua dipanggil sebagai Google Sheet. Boleh tak? Saya tukar-tukar
medium. Boleh, Biasa. sir, boleh. Tak jadi Boleh, masalah. Supaya memudahkan awak nampak terus lah kan. Nanti saya pun pakai Google Sheet ni, awak pun boleh tengok Google Sheet ni, awak boleh download juga Google Sheet ni, boleh jadikan pedoman untuk awak buat ulang kaji. Okey, mari kita pergi ke Google Sheet pula. So, saya suka soalan yang kawan kita ni tanya tadi, adakah semestinya 50%? Jawapan dia tidak. Dia sebenarnya menunjukkan contoh sahaja. Konon-konon kita ada 2 kumpulan. Tapi kalau awak ada 4 kumpulan lah, contoh kawan awak yang lain ni dia buat dalam konteks bangsa. So, of course bangsa dalam Malaysia, contoh dalam kelas awak, konon-konon kita ada 4 jenis bangsa yang berdaftar menjadi pelatih. So kat sini kita akan ada observe, kat sini kita akan ada expected, kat sini kita akan ada observe minus expected, kat sini kita akan ada observe minus expected, the power of 2. Okay, ini simbol the power of 2. Lepas tu kat sini kita akan ada observe minus expected, the power of 2 ni tadi dibahagikan dengan expected. So mari kita kira. So kita dah tahu observe kita adalah 20, 10, 10 dan juga 14. Dan kawan-kawan kita tadi telah cadangkan nilai dia adalah 13.5. Isu dia adalah ada separuh ke tidak sebab dia ni orang, itu tidak menjadi masalah kerana ini adalah variables. Bagus soalan tu, saya suka. Dan pastikan expected dan observe anda ni adalah SMA. Maksudnya sama, dia tak boleh berbeza. Dia mesti kira sama. Okay, katakan awak kira 3 grup kan. 3 grup ni kadang-kadang bermasalah sikit kan sebab dia adalah 33.33, 33 dia tak kisahlah. Tapi last sekali anda bundakan dia mesti dapat nilai yang sama. Okay, next, observe minus expected. Sebab saya gunakan Excel ni tak lain tak bukan sebab saya nak mudahkan lah urusan penambahan, penolakan dan juga mathematical formula ni lah. Nampak ni? Komputer ni dia dah ada AI. Dia boleh baca terus apa yang saya nak. Saya akan buat macam inilah. Kuasakan 2. Kenapa kita kuasakan 2 sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita nak buat dia sebagai positif. Ingat tu, kita nak mempositifkan dia. Kan sini ada negatif kan, nanti dia tak sama. Jadi kita nak mempositifkan sesuatu, kita akan kuasakan 2. Alright, kita akan ambil nilai yang berkenaan ini, kemudian kita akan bahagikan dengan expected. Dan kalau awak perasan, kenapa dia tulis suggested autofill ni, ini adalah komputer bukan saya punya kerja tau. Ini kerja komputer. Faham tak? Ini kerja komputer So last kali saya akan tulis kat sini sum. So sum saya nampak, sum pun dia dah bagi suggestion. So sum saya berapa? 4.96. Nampak tak? Ladies and gentlemen, nampak tak? Ini adalah apabila anda kira secara manual, anda akan dapat beginilah. Kalau anda punya amali nanti, anda dah faham kiraan dia pun, anda nak pakai macam saya pakai ni pun tidak ada masalah. Saya tak sangat-sangat berkira konsep nak tengok tulisan awak. Saya nak lebih nilai kepada kefahaman awak. So yang ini adalah jumlah jangan tersilap pula Ini mestilah jumlah. Awak jumlahkan semua nilai-nilai apabila observe minus expected, the power of 2 is already being divided into the expected value. So where you want to get the expected value, this is the expected value. And this is called setara. Okay, apa dia? Setara. Sekejap lagi anda akan belajar yang dipanggil tidak setara. Tidak setara. So bila anda nak fikir secara senang, setara ni maknanya dia punya expected dia semua sama. Tapi nanti awak akan belajar kejap lagi tidak setara. Tidak setara ni maksudnya apa? Semua dia punya expected ni tak samalah. Contoh contoh. Okey, kita terus pergi ke tak setara boleh? Ke nak saya tunjuk nak habiskan cerita ni? Saya cerita terus yang tak setara lah. Boleh tak? Boleh sir, boleh. Sir, Boleh, nak tanya sikit sir. Boleh. Silakan. Yang jumlah tu sir, yang 4.96 tu sir, kita cari dalam table ke sir? Cari dalam table itu adalah tidak benar. Jumlah ni adalah awak menjumlahkan yang ini. Awak jumlahkan semua ni. Nanti awak tengok balik video saya ni, awak akan perasan tadi bila saya tekan sama dengan sum ni adalah nak cari jumlah kan. Komputer sebenarnya automatik dah tanda lah ni kalau awak perasan lah, tapi mungkin tak nampak sebab dia recorded kan. Dia highlightkan yang daripada atas tu bangsa Melayu, Cina, India, others tu, dia sumkan lah, sum of that sebenarnya ni. Sum of all this akan bagikan nilai ni. Dia bukannya tengok dekat jadual. Yang tengok kat jadual tu, okey saya faham maksud awak lah. Awak cuba nak kaitkan nanti. Yang mana kita nak tengok kat jadual? Ya, nilai yang ini nanti kita akan lihat pada jadual. Yang itu saya cerita sekejap lagi, boleh? Sebab dia kasih satu kali jalan lah, senang. Okey. Yang ini yang kita akan tengok dekat jadual. Ni compare jadual. Saya faham maksudnya awak macam mungkin tertanya-tanya nanti yang mana yang pasal jadual tu? Ya, betul.
inilah yang sebenarnya nilai awak akan tengok dekat jadual. Tetapi sebelum awak boleh comparekan dekat jadual, awak kena tengok dia punya DF. Okay, DF. DF yang sebenarnya dikira berdasarkan N tolak 1 ataupun bilangan kumpulan tolak 1. Bilangan kumpulan awak ada kumpulan tolak 1. So kumpulan awak ada 4. So 4 tolak 1 dapat 3. So DF awak adalah 3. Oleh kerana kawan awak sudah sangat bersemangat untuk tanya, saya jawab teruslah soalan beliau ni. So kalau 3, anda akan tengok pada 0.05. Mana 0.05? Yang ini. Berapa nilai dia? 7.81. 7.81 ya. Tolong ingatkan 7.81 7.81. So 7.81 inilah apabila anda masukkan ke dalam graf. Okey, sebab kawan awak dah tanya, saya jawab teruslah, senang untuk beliau dan mungkin ada ahli-ahli yang lain dah mula nampak. So kita akan jadualkan seperti ini. Nampak chi-square dia mesti start macam tu daripada kosong. So kita tahu nilai kritikal kita 7.8 kan? 7. berapa? 7.81. Okey, berapakah nilai chi kita? Nilai chi kita pula 4.96. Okey, anda akan ambil lah 4.96. So 4.96 tu kat mana? Kalau sini 7.8, sini kosong. Dia mesti dekat sebelah dalam ni kan? 4.96. Betul tak? Dia berada di kawasan menolak ataupun di kawasan gagal menolak? Gagal menolak. Ya Allah, pandainya awak. Bagus. Dia berada di kawasan gagal menolak. Mana cut off dia? 7.8. Mana dapat 7.8? Degree of freedom 3 dan alpha kita 0.05. Jelas? Yang Yes. DF tu boleh tak seulang balik? Sebab tadi saya terlepas kejap. Terlepas pandang, no problem. DF dikira, okey, soalan yang kawan-kawan kita tanya ni tadi. DF ni macam mana nak tentukan? DF ni adalah kumpulan awak tolakkan dengan 1. Tu je cara dia. 1 ni constant lah. Okay, kalau macam ni kan ada 4 kumpulan kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan, awak tolak 1. Awak dapat 3. So itulah DF dia. Jelas? Kalau yang tadi, okey, mungkin ada yang nak apply kan? Okey, yang kita kira lelaki dengan perempuan tadi encik, no problem. Kira lelaki perempuan, DF dia berapa? Ada berapa kumpulan? Lelaki, ada perempuan. Kalau transgender saya tak kira lah ya. Yang grup-grup transgender ni saya tak kira. Dia orang memang tunggu azab daripada Tuhan je lah. Kita ambil yang basic lah, lelaki perempuan 2. So 2 tolak 1, berapa DF dia? 1. Okey, saya nak tanya kepada anda yang mungkin nampak juga. So kita tengok, kalau 2.1, berapakah dia punya critical value? So anda tengok kat sini, degree of freedom 1, berapakah dia punya alpha? 3.84. Nampak tak ni? Saya punya cursor yang sedang berjoget ni. Nampak kan? Oh, kita ambil alpha 0.05 sir. Ya, yes. Alpha kita 0.05. Memang Okey, takkan berubah sir. Tu memang kita akan ambil yang tu je. Dia memang jadual chi. Dia memang jadual chi. So maksudnya awak akan tengok jadual chi dan juga awak punya alpha. So kalau alpha awak adalah lebih accurate, awak akan pakai 0.01, 6.6 lah awak punya critical region. Faham tak? So kiranya untuk silibus kita ni memang kita pakai alpha constant lah 0.05 ke? Soalan tu sebenarnya tactical punya question untuk jawab soalan exam. Saya tak boleh bagi dia punya idea lah, tapi saya cakap macam gini je, dia punya superficial understanding. Bila dia tak bagi tahu alpha berapa, ikut jumhur ulama. Jelas Bila dalam soalan tak diberitahu berapa alpha, ikut jumhur ulama. Jumhur ulama berapa? 0.05 level of significance. Kalau dia bagi tahu pada alpha 0.01 tentukan sama ada kita menolak ataupun gagal menolak null, ataupun tentukan hipotesis anda ataupun tentukan keputusan hipotesis. So dia dah bagi tahu alpha sama dengan 0.01. Makna dia anda kena rujuk 0.01 sebagai cut off. Kalau dia tak cakap, tentukan, contohnya soalan dia, tentukan keputusan hipotesis chi-square berkenaan. So dia tak cakap tau. Bila dia tak cakap, ikut jumhur ulama. 3.84 ataupun 0.05 level of significance. Jelas? Jelas kan? Okay. So, jelas ke tak jelas ni? Alhamdulillah jelas. Okay. So, contoh ada perempuan sekalian. Ya, soalan. Sorry nak tanya sir. Kalau dalam buku UMP ni sir, table 6 tu sama tak sir dengan table yang saya cari dalam Google? Sepatutnya sama. Cuma yang awak punya lebih accurate. 3.8401 tak silap. Betul tak? Tak, sebab saya cari macam lain sir.
Awak punya dapat berapa? Oh betul. Sorry. Salah tengok. Sorry. Betul kan? Betul. Yang Sorry, saya tahu awak punya 3 tempat perpuluhan. Yang saya tahu lah. Awak punya 3 tempat perpuluhan. Saya punya, sebab saya pakai kat internet ni, dia orang buat simplify lah. Tak apa. Apa-apa pun, apa juga rujukan yang awak pakai, awak kena ingat, awak akan tengok pada jadual KAI. Dan awak kena ingat jadual KAI ini akan merujuk kepada awak punya DF, Degree of Freedom. Okay. So 3.84 Degree of Freedom 1 ni biasanya memang dah kena ada dalam brain awak. Sebab inilah yang biasa awak akan buat ketika awak mengira hypothesis testing untuk menentukan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air nanti. Nanti saya akan tunjukkan kejap lagi. Kalau awak tak faham lah apa yang saya maksudkan. Memang awak dah macam kena bayang lah. Okay, kalau Degree of Freedom 1, confirm 3.84. So 3.84 ni dah macam kena ada dalam kepala. Yang lain-lain tak apa. Sebab yang lain memang kena tunjuk table lah. Tapi 3.84 ni kalau anda boleh ingat, dia akan memudahkan anda untuk membuat keputusan hipotesis. Okay. Alright. So tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita dah faham tentang setara, mari kita selitkan sedikit elemen tidak setara. Bagus juga awak tanya soalan. Jadi tak payah nak tunggu saya punya flow mengajar pun awak dah boleh nampak kan. Macam tu. Okay. So apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak ubah suai sedikit. Di mana saya nak cerita pula pasal tak setara. Dan tak setara ni saya bagi tahu anda contoh bangsa BPL dan juga bangsa semasa. Okey, maafkan saya bangsa BPL ni tidak ada makna perkauman, tapi nak contohkan berdasarkan sejarah terdahulu menunjukkan bahawa kebanyakan bangsa adalah seperti berikut-berikut. Okey, ini saya nak tunjukkan sajalah contoh aplikasi untuk tak setara. So kalau mengikut pengalaman yang lepas berdasarkan BPL punya database, didapati bahawa 50% adalah Melayu. Okey, ini contoh yang tak setara China, India dan juga others. Okey, dan China adalah lebih kurang 20% dan India adalah lebih kurang 15 dan others adalah lebih kurang 15 juga. Nampak tak? Ini contoh. Berapa total semua? 100%. Bangsa BPL ni adalah dipanggil STD. STD apa? Semua tahu kan saya suka panggil perkataan STD ni. STD bermaksud standard ya. Bangsa semasa ni adalah yang kita kira dekat lapangan. Yang kita kira dekat lapangan. Okey, kita tengok contoh Kita punya kira kat lapangan pun samalah, kita dapati 20, 10, 14. Nampak tak? Jumlah semua sekali 54. Okey, beza dia dekat mana ya tuan-tuan dan puan-puan? Anda kena hati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan. Anda tengok sini je beza dia. Expected. Okey, expected dia bukan lagi setara. Kenapa dia tak setara? Sebab kita akan menggunakan peratusan bangsa BPL. Sebab apa kita gunakan peratusan bangsa BPL? Sebab inilah hipotesis yang berkaitan dengan sesuatu yang ada rujukan sebelum. Okey, saya ulang. Kenapa awak buat yang atas? Kenapa awak buat yang bawah? Yang atas ni kita buat adalah apabila kita nak siasat, adakah faktor bangsa ni memainkan peranan dalam konteks dia berbeza atau tak berbeza? Contoh macam tadi kan kita kira. Kita dah tahu nilai dia 7.8 dan kita dah tahu bahawa kita akan gagal menolak. Sebab apa kita gagal menolak? Sebab dia berada di dalam kawasan gagal menolak. Betul tak? Dia berada di dalam kawasan gagal menolak. Dia bukan lebih besar daripada 7.8, dia adalah 4.96. Dia kurang daripada 7.81. So kita tak boleh tolak nal ni. Bila tak boleh tolak, maka kita akan assume apa? Kita akan assume bahawa dia punya bangsa merupakan bukan faktor. Sebab apa? Sebab nal dia adalah taburan bangsa adalah sama ataupun proportion bangsa adalah sama. So alternatif taburan bangsa adalah tidak sama. Nampak tak cara hipotesis chi-square ni sangat mudah. Jadi bila kita kata taburan bangsa adalah sama, dengan kata lain, semua bangsa mempunyai chances yang sama untuk mendapat penyakit ini. So adakah bangsa merupakan faktor yang mempengaruhi penyakit? Jawapan dia adalah TIDAK. Apa tu? Tidak, tidak. Faham ke tak faham? Faham Sir. Faham kan? Okey, contoh. Jadi kalau untuk yang tak setara ni, kita kena still continue ke dia punya jadual ni? Itu saya akan continue kejap Okey, untuk tak setara ni dia akan terpakai bagaimana? Dia akan terpakai macam ni pula. Ini contoh yang pertama ni tadi adalah contoh kita nak tahu ada tak penyakit ini dipengaruhi oleh faktor bangsa. So jawapan dia saya dah bagi tahu, jawapan dia adalah tidak. Sebab apa? Sebab kita gagal menolak nal. Sebab apa kita gagal menolak nal? Sebab nilai chi kita adalah tidak berada di dalam kawasan penolakan nal. Oleh itu kita membuat kesimpulan bangsa adalah sama ataupun proportion bangsa yang bertabur di dalam kelas Al-Ghazali ni adalah sama. Dengan kata lain,
kalau punca penyakit tu adalah salah satunya bangsa, maka bangsa mungkin tak relevan kerana peratusan yang mungkin akan dapat penyakit ni secara statistiknya, jika mereka ni mempunyai bangsa yang berbeza-beza pun, peratusannya akan sama. Probability mereka akan berada kepada kesamarataan tu adalah tinggi. Macam tu, dia punya istilah penceritaan dia. Okey. Kalau kita cerita pula pada data yang tidak setara ni, biasanya yang tak setara ni, dia punya konsep adalah kajian telah menunjukkan bahawa kebanyakan bangsa yang terlibat di dalam pendaftaran dan yang sedang belajar di college adalah seperti berikut. 50% Melayu, 20% adalah Cina, 15% India dan others adalah lebih kurang 15%, iaitu bumi putera lain lah. Namun rekod pada tahun 2022 menunjukkan bahawa bilangan pelatih adalah seperti berikut. 20, 10, 10, 14. Soalan dia. Dia soalan lain tau. Dia awak tak boleh samakan. Soalan dia adalah tentukan. Tentukan. Adakah terdapat perbezaan ataupun tidak? Ada beza ataupun tidak? Beza atau tidak dengan STB, dengan standard. Nampak tak? Beza dia dekat sini. Kita tak cerita pasal soal yang asal. Kita cerita pasal standard. Sebab apa? Sebab kita dah ada rujukan. Okey. Kalau katakanlah ini adalah contoh penyakit, maka kita akan cakap benda yang sama. Kadar penyakit yang berlaku di dalam kelas Al-Ghazali, minta jauh daripada Allah Ta'ala lah kan. Contohlah, kadar sesuatu berlaku di kelas Al-Ghazali adalah 50, 20, 15 dan 15. Ini berdasarkan semester 1. So, laporan semasa menunjukkan seperti berikut. 20 orang, 10 orang, 10 orang dan 14 orang. Tentukan ada tak kesamarataan ataupun perbezaan dengan pengalaman yang lepas. Nampak tak soalan awak tadi kan? Awak tanya kan apa beza setara dengan tak setara kan? So setara ni adalah bila kita standardize it. Yang tak setara ni biasanya kita nak comparekan dengan kajian sebelum, dengan data sedia ada, dengan negeri yang berdekatan. Ini semua sama je. Awak boleh apply benda yang sama. Okey? Jelas tak apa yang saya nak terangkan ni? Jelas sir. Jelas Okey. Contoh ini kita ambil contoh ini kita ambil sebenarnya. Sama dengan ambil 50, kita bahagikan dengan, okey, awak tekan dollar sign ni. Dollar sign ni tujuan dia adalah, dia tak boleh pakai dollar sign ni. Dollar sign ni boleh dipakai untuk ni je kot. Dollar sign ni biasanya boleh dipakai untuk Excel. Tak apa. Kita akan pakai biasa je lah. 50 awak akan bahagikan dengan 100, awak akan darabkan dengan 20. Macam tu lah. Okey. Yang ini pun sama. Kita akan buat. Right. Ini adalah dia punya expected. Silap. 50. Okey. Bukan kali dengan 20. Silap. Saya buat semula formula dia. Bukan patutnya dia bahagi dengan 54 ke? Ya betul. Pandai. 50 bahagikan dengan 100. Yang ini sama dengan peratusan bahagikan dengan 100 kalikan dengan 54. Ya betul. 27. Okey, 27. So yang ini kita akan buat yang samalah. Cuma anda kena hati-hati sebab 54 ni dia ada satu je kat atas. So nak senang kita copy je lah ke bawah. Kenapa ada banyak 54 ni? Supaya dia ikut yang samalah kan. Macam ni C sebab dia ikut ke bawah. Okey. Ini contohlah dia akan ambil ke bawah kan bila saya seret tadi. Okey, tak apa. Yang penting 50% daripada 54 27. 20% daripada 54 10.8 dan sebagainya. Okey, ada nanti tanya, "Encik, ada ke orang 81?" Macam saya kata tadi, orang bukanlah indikator, ianya adalah berkonsepkan kepada variable. Okey, seterusnya kita akan buat benda yang sama, iaitu tolakkan kita punya observation dengan kita punya expectation. Okey, tolakkan. Dan bila anda dah tolakkan, anda boleh seret dan anda akan dapat seperti berikut. Kemudian next step, observe minus expected the power of 2. Sama dengan ambil nilai yang berkenaan, kuasakan dengan 2. Maka kita akan dapat nilai yang berkenaan. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, observe minus expected the power of 2 divide by expected. So yang ini sama dengan ambil nilai yang berkenaan dibahagikan dengan expected. Awak jangan risau sangat pasal penggunaan Excel ni lah. Saya takut awak akan macam, alamak susahnya nak pakai Excel ni. Tak. Nanti awak tengok balik video ni, awak teliti balik step by step saya ni. Dia sebenarnya sama je awak kira manual dekat dalam jadual. Cuma saya nak cepat. Saya gunalah Excel. Okey, dan kita akan dapatkan jumlah. So, berapa jumlah dia? Sum. Okey. Dan awak tengok kalau awak adalah seorang student yang mahir, awak akan nampak dah. Tadi Encik Syazwan baru cakap bahawa nilai untuk 3 tolak 1, nilai adalah untuk 4 grup tolak 1, 7.8. Ini adalah kita punya cut off. Yang ini adalah 6.617. Saya nak tanya, ada beza tak ada beza?
kita punya DF adalah 3 dan kita punya kita panggil sebagai critical value. Biasa kalau dalam statistik dia akan panggil CV, critical value 7.81. Ada beza tak ada beza? Ada. Jawapan dia adalah tidak ada. Sebab apa tidak ada? Awak tengok Tidak ada sebab yang kita nak tolak tu lagi kecil, 6 point something tu. Ya, benar. Itu adalah benar. So, jawapan dia adalah tidak ada. Sebab 7.8 dekat sini kan. Yang kita kira tadi 6.9. Kalau 7 pun dia still kat sini. So, ini adalah kawasan yang dipanggil sebagai gagal menolak. Okey, jelas Ini adalah kawasan reject. Nah. Okey, jelas. Jelas tak kita punya penceritaan? Jelas. Okey. Jelas. Kalau anda jelas, alhamdulillahirabbil alamin. Itu je lah yang sebenarnya saya nak cerita hari ni. Tetapi baru saya cerita satu bahagian yang pertama, namanya perbezaan. Alhamdulillah dengan anda punya kefahaman yang sedia ada dan mungkin anda dah berulang kaji dan sebagainya, maka kita dah belajar juga dia adalah setara dan dia adalah tak setara. Okey. Untuk mengelakkan ada yang tidak faham, maka mari kita buat sama-sama contoh. Boleh? Kita buat 2 contoh lah. Satu contoh setara, satu contoh tak setara, kita kira sama-sama. Boleh tak boleh? Ya. Boleh. Kesimpulan dia kalau beza yang setara dengan tak setara untuk perbezaan ini, dari segi macam soalan dia untuk yang tak setara tu cuma dia akan mention standard je lah kan. Yang setara tak mention standard, isn't it? Betul. Kalau dia adalah tak setara, itu sebenarnya awak tanya soalan taktikal lagi. Awak sebenarnya sedang nak mencari peluang untuk membocorkan soalan ni kepada semua masyarakat yang lain. Ada betulnya lah apa yang awak cakap tu. Maknanya kalau tak setara, dia mesti akan bagi tahu data yang lepas ditunjukkan pada rajah berikut. Macam itulah. Dia mesti ada benda yang dia refer with. Dia tak boleh kata dia tak setara. Tapi dia tak bagi tahu nak compare apa nanti? Tak ada. Itu tak boleh. Itu memang bukan tak setara. Tak setara dia mesti ada something yang dia compare. Okey, ada yang angkat tangan tadi. Silakan. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Saya dari DKP 36. Okey. Saya ada soalan sir. Saya cakap tadi untuk ada macam berbunyi macam ni lah untuk cari previous data kan. Okey. So kalau contohlah soalan tanya pasal perbezaan antara dua data sir. Macam mana pula? Cara perbezaan dia sama antara dua data. Contohnya data tahun 2020 dengan 2021. Contoh. Contoh dia kita pakai orang lah sir. Orang kita kalau kata orang apa kriteria dia? Okey, saya faham. Maksudnya sakit tak sakit lah contoh saya boleh. Okey, kita katakanlah sakit tak sakit. So kat sini kita ada orang kan, 1000 orang. Yang ini tak sakit dia adalah lebih kurang 200 orang. So total semua orang dia pada tahun 2020 adalah 1200. Betul tak? Jadi 2021 ni, katakanlah yang kita buat cerapan dekat lapangan, kita dapati yang kat sini 800, yang kat sini adalah 1200. Total semua berapa orang? 2000. Okey Soalan dia lebih kurang ginilah, soalan kawan kita. Jadi, dia nak tanya, ada tak terdapat perbezaan dengan standard kadar yang dilaporkan ataupun dipanggil sebagai prevalence lah. Prevalence penyakit yang lepas. Ini dalam konteks dipanggil sebagai surveillance. Nanti awak akan belajar surveillance dengan Puan Hamizah. Nanti awak nak tahu sama ada surveillance tu berbeza ke tidak dengan standard yang sedia ada. Inilah contoh soalan yang kawan awak tanya ni tadi. Bagus soalan ni. Okey. So, yang kita dah tahu ni, 1000 dengan 200 ni, dan 1200 adalah total untuk sampel 2020 ni, adalah berapa orang yang sakit dan berapa orang yang tak sakit. So saya nak tanya awak, berapa peratus kalau 1000 daripada 1200 yang dikira sakit? Berapa peratus ni? Sebab yang awak punya kawan bagi tahu ni bilangan tau. So sekarang kita nak tahu peratus. So macam mana nak tahu peratus? 1000 daripada 1200 kali dengan 100. Betul tak? So awak akan dapat berapa? Berapa dapat? Cepatlah kira. 83.3. 83.3. Okey, kalau 83.3 lagi 1 lebih kurang 16.7 lah. Betul tak? 16.7. So, ini adalah 83.3. Yang ini adalah 16.7. Ini apa? Ini adalah percentage. Okey, ini adalah percentage. So, percentage maknanya 83.3, 16.7 ni adalah percentage untuk grup yang sakit, grup yang tak sakit. Okey lah. Then awak kira lah macam biasa. So macam mana nak kira? 20
21 punya data. Awak ada observe, awak ada expected. Betul tak? Okay, ni saya Sir, faham, Ya. jadi lagi satu untuk yang membezakan yang setara dengan tak setara ialah kalau dalam tak setara ni nak tak nak kita memang kena guna apa tu persen lah kan. Dia bukan persen. Sebenarnya dia adalah probability. Dia yang lebih tepat kita panggil probability lah. Kalau awak belajar persen ni adalah nak bagi awak senang faham dan mudah. Tapi sebenarnya yang lebih penting dalam hipotesis chi-square ni di peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau awak nak lebih nampak benda ni, dia adalah dalam konteks probability. Maknanya macam ni kan. Probability adalah talking about the chances for 1. Maknanya 1 tu overall. So antara 1 tu dia akan ada 50-50, 0.5, 0.5 or otherwise. So macam ni is otherwise dia adalah 0.833 dan juga 0.167. Iaitu 0.833 ni adalah grup yang akan dapat sakit. 0.167 adalah grup yang tak akan dapat sakit. So contoh tadi, kawan kita katakan 20, 21. Cuba awak masukkan benda ni dekat dalam formula ni. Awak akan dapat berapa? Okay, kita buat sama-sama lah. Saya buat dengan secara pantas supaya anda nampaklah maksud yang ditanya tadi. Inilah dia punya contoh lah supaya kita boleh terus buat yang ini adalah contoh yang bagus lah sebab kawan kita dah alang-alang tanya, kita terus buat ya. Okey, ni saya ambil yang sebenar 1000, yang ini tadi 200. So kita tahu yang ini peratusan dia adalah bersamaan dengan 1000 bagikan dengan 1200 kalikan dengan 100. So kita dapatlah 83.3. So kita tahu kat sini adalah 16.7 sebab nanti total dia adalah 100% kan. Okey. Kita dah tahu 2021 bilangan orang yang betul-betul sakit 800, bilangan orang yang tak sakit 1200. So yang ini adalah bilangan orang, sedangkan kita ada rujukan dalam konteks apa ni? Peratusan. So jadikan dia dalam bentuk orang berdasarkan peratusan yang diberi. So dengan kata lain, yang ini adalah observe. Betul tak? Ini adalah observe pada tahun 2021. Yang ini adalah expected. So expected kita kira lah sama dengan 0.833. Betul? Kalikan dengan kita punya orang lah. Iaitu 83% daripada the total all. The total all will be 2000 kan. 2000. So ambil lah sama dengan 83 bagi dengan 100 kalikan dengan 2000. Berapa orang kita akan dapat? Expected dia. 1006. So yang ini sama dengan 2000 tolak dengan tolak je lah sebab kita totalnya semua kan. Tolak semua. So kalau saya sumkan sama tak? Sepatutnya dia akan sama 2000. Okey, jelas So yang seterusnya adalah observe minus expected. So observe minus expected kita sama dengan lah. Yang ini tolak je lah yang ni. Okey, dapat. Okey, jelas Okay, kemudian kita akan buat benda yang sama, tapi saya nak jimat, saya akan teruslah buat observe minus expected the power of 2 divide by expected. Saya terus buatlah ya, sama dengan observe dalam kurungan kalikan dengan dalam kurungan juga. Okey, bagikan dengan expected. Okey, ini adalah expected saya. Dapatlah berapa nilai dia. So ini adalah nilai dia dan kalau saya kira dia punya sum, maka kita akan dapatlah. Betul ke? Ke ada yang salah? Yang ini adalah observe minus expected. Okay, tak apalah, saya tak nak bagi confuse, saya buat satu-satu lah. Yang ini kuasakan dengan 2. Yang ini pun saya kuasakan dengan 2. Okay, so yang kat sini adalah saya punya observe minus expected the power of 2 divide by expected. So yang ini saya akan dapat nilai yang berkenaan ni dibagikan dengan expected. Dan nilai yang berkenaan bawah ni pula saya akan bagikan dengan expected. So itulah jawapan dia. So jawapan adalah sum. Sum of all this akan memberikan jawapan chi. So inilah chi-square kita 2695. So soalan kawan awak ni tadi, ada tak dia dapat perbezaan antara tahun ini dengan yang tahun lepas? So jawapan dia ada lah. So macam mana saya tahu ada? Sebab jadual degree of freedom tu tak ada sampai beribu-ribu. Tapi macam benda ni memang dah nampak obvious lah bahawa dia akan ada beza. Kat sini lah sebab kenapa kita kena pakai statistical software. So statistical software dia akan membolehkan kita menentukan sama ada perbezaan ataupun tidak dari segi p-value. So kita kena tengoklah p-value kita less than or more than alpha untuk reject ataupun fail to reject. Okey, jelas tak soalan saya ni tadi? Jelas sir. Jelas sir. Jelas Siapa yang tanya tadi? Amal Syahir jelas Jelas sir, menjawab soalan sir. Padu. Menjawab. Okey. So maknanya anda punya bilangan tu tadi akan menjadi indikator kepada sesuatu peratusan bagi dibuat pemantauan. So kalau contohlah dalam kes ni ataupun dalam contoh yang awak bagi ni, maknanya kita nak tahu bagus tak bagus kita punya program yang kita dah buat, maka kita boleh buktikanlah tahun lepas 80%, tahun ni jadi 60%. Berbeza tak secara statistik? Saya dah buat
analisis menggunakan chi-square untuk bezakan pada tahun perkadaran yang lepas dengan tahun perkadaran yang sekarang ni memang ada beza. So bagus tak saya? Saya bagus sebab saya dah buat macam-macam health promotion dan terhasil. So sila bagi saya U99 contohnya, itulah. Sebab awak dah jadi PPKP yang terbaik kan. Contoh. Alright, jelas Baik, kalau jelas, maka izinkan saya untuk teruskan lagi satu contoh sebelum kita tamatkan kuliah kita, iaitu dipanggil sebagai chi-square. Chi-square nombor 2. Chi-square nombor 2 ni adalah untuk apa? Untuk menentukan perhubungan ataupun kita panggil sebagai pengaruh. Saya suka panggil sebagai pengaruh. Tetapi sebelum kita pergi kepada benda ni, izinkan saya untuk menceritakan sedikit apakah nama-nama dia. Dah belajar tengah-tengah ni, dah nak habis belajar dah, baru nak cerita nama. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, chi-square nombor 1 also known as AKA ni adalah also known as juga dikenali sebagai chi-square testing goodness of fit. Ni dia punya nama. Chi-square testing for the goodness of fit. Maknanya menguji darjah menguji kebagusan lah, menguji darjah kebagusan. Itu testing for the goodness of fit. Ini yang pertama. Ini chi-square yang pertama. Apa dia punya fungsi? Beza. Nak tentukan beza kadar. Kadar yang macam mana? Kadar setara ataupun kadar tak setara. Dan yang kedua, yang kita nak belajar kejap lagi dalam masa beberapa minit ni, dinamakan sebagai chi-square testing of independence. Independence ni dalam bahasa lain dipanggil juga sebagai chi-square menguji darjah kebebasan. Okey. Uji darjah kebebasan. So menguji darjah kebebasan ini dalam konteks chi-square juga kita boleh namakan dia sebagai kebersandaran lah. Ni saya kata tadi pengaruh ni, ataupun kita panggil sebagai kebersandaran. Okey, soalan Nur Jazirah, silakan. Chi-square testing tu yang kita belajar tadi tu ke, yang beza tu ke? Ya betul. Ini saya, ya betul. Yang saya sedang ceritakan sekarang ni nama saintifik dia dalam bahasa Amerika. Yang pertama tadi dinamakan chi-square testing for the goodness of fit. Awak kalau pergi praktikal dekat PKD, hari pertama awak melapor diri sebagai PPKP, awak buat CME, awak cerita. Hari ni kita nak cerita chi-square testing for the goodness of fit untuk mencari beza kadar setara dan kadar setara. Ready semua kawan-kawan? Mari kita kira. Itu cara dia. Okey, patuh hari yang kedua atau minggu yang kedua awak pun akan present. Hari ni kita akan berkongsi dan belajar macam mana cara nak buat chi-square testing of independence, iaitu chi-square yang digunakan untuk menguji darjah kebebasan. Dalam maksud lain menguji kebersandaran. Kita nak tengok tak ada perkaitan antara X dan Y ataupun tidak. Okey, jelas Jazirah dan kawan-kawan lain? Bagus. Okey. Jelas sir. Sekarang mari kita tengok dia punya cara kira. Anda kena faham dulu. Yang pertama, bila kita nak cerita pasal kebebasan ataupun kebersandaran, kita juga ada dia punya hipotesis. Betul tak? Tadi yang anda belajar, anda dah tahu hipotesis dia. Okay, kita recap balik. Chi-square, saya tulis CS je lah. CS. CS1, chi-square yang pertama tadi, goodness of fit, dia punya null apa dia? Kadar sama. Perkadaran penyakit antara jantina adalah sama. Contoh macam itulah. So dia punya alternatif adalah kadar tidak sama. Okey. Ingat dia cerita pasal beza tau. Ini adalah chi-square yang nombor 1. Chi-square yang nombor 2 pula, dia cerita pasal independency. Ataupun dia cerita pasal darjah kebebasan. Darjah kebebasan ni juga dikenali sebagai kebersandaran lah. Kebersandaran. Ayat-ayat yang saya cakap ni adalah ayat-ayat penerangan sahaja. As long as awak sebagai PPKP yang akan menggunakannya awak faham, itu lebih penting. Dan orang yang tak faham tu, nanti suruh dia tengok video saya. Bila awak dah grade nantilah. Okay. Yang penting awak kena faham dulu. So apa dia punya null? So null awak adalah awak akan kata IV independent to DV. Faham tak? IV apa? IV faktor. Faktor independent tidak bersandar. DV kesan ataupun outcome. Okay? So dia punya alternatif, Masya Allah. Senang je. IV
D apa? DD and friend. Dependent. Pandai. Dependent to DV. Itu sahaja. So ini bahasa statistik. Faham Ini bahasa statistik. So mari kita tengok pula bahasa ni. Saya kena tulis sini bahasa lah. Bahasa. Supaya nanti awak baca nota awak tahu. Apa benarnya, apa sebenarnya diterangkan dekat ayat ni. Ni sebenarnya nak cerita dia punya bahasa-bahasa dia. CS ni apa? Chi-square. Punya lah malas. Nak tulis, kita tulis ringkas ni. Okay. So sekarang ni mari kita tengok macam mana dia punya pelaksanaan dia dalam bahasa Melayu. So ataupun dalam bahasa orang awam. So orang awam akan faham CS yang nombor 1 untuk cari beza ni tadi. Kita akan kata rasional dia. There is no significant apa? Different of male and female proportion. Contoh macam tu lah. Itu contoh yang pertama cara kita nak tulis. Ataupun kita kata there is no significant difference of the gender. Ataupun kita kata there is no statistically significant of the proportion among genders. Macam tu. So kita tahu lah lelaki dengan perempuan tidak ada beza dari segi jantina. Okey, alternatif dia kita akan kata there is statistical significant ataupun kita panggil there is a significant different. Ingat kataan different ni merujuk kepada ini adalah testing for the goodness of fit, mencari beza kadar. Okey, kadang kita pergi yang nombor 2 pula. Chi-square yang nombor 2. Chi-square yang nombor 2 kita punya alternatif. Kita punya alpha dulu. Alpha kita apa? There is no significant association between IV and DV. Ini dia punya bahasa dia. Association bukan bermaksud persatuan, tetapi ini yang saya kata pengaruh ataupun kebersandaran ataupun kebergantungan. Itu ayat-ayat dia lah. Kebersandaran. Saya suka gunakan ayat-ayat ni supaya anda dapat bezakan dengan yang kita buat correlation. Sebab correlation biasanya kita akan fokus kepada data numerical. Dan kita akan kata there is significant association between IV and DV. Ni saya nak cepat tulisan tak berapa cantik lah, tapi awak nanti buat ulang kaji bersama dengan video ni, pasti awak tengok selaras lah supaya awak faham apa yang saya tulis tu adalah ayat yang saya maksudkan. So bila anda tengok kat sini, benda ni simple ya. No significant different, there is significant different. Itu dia punya null, itu dia punya alternatif. Ini untuk chi-square yang nombor 1. Chi-square testing for the goodness of fit, where you want to try to establish there is a different or there is no different. Dan yang kedua pula adalah anda akan gunakan chi-square yang kedua untuk melihat association ataupun perkaitan ataupun perhubungan ataupun pengaruh. Iaitu you akan kata there is no significant association pada null dan you akan kata there is a significant association pada dia punya alternatif. Jelas? So mari kita kira ataupun kita tentukan sama ada terdapat perkaitan ataupun tidak. Okey, contoh satu penyakit. Cara nak kira sama macam yang tadi. Cuma dekat sini anda kena belajar ABCDE. ABCDEFGH. Anda kena belajar. Tak apa, nanti saya akan ajar macam mana cara dia. Satu penyakit merekodkan seperti berikut. Lelaki, perempuan, kita ambil lelaki perempuan ni kita dah pakai, kita tukar lah. Satu penyakit seperti jadual. Tulis macam ni je lah, seperti jadual. Kita ada sakit, kita ada tak sakit. Kita ada makan, kita ada tak makan. Saya ambil senang je, contoh yang memang awak akan gunakan di lapangan nanti. Sakit, tak sakit, makan, tak makan. Ini biasanya kita kira apa? Ini biasanya kita nak kira OR, odds ratio, ataupun kita nak kira kita punya relative risk dan lain-lain. So kat sini kita letak bilangan. Kita kan PPKP, kita buat lawatan, kita buat investigation, kita dapati ada satu outbreak. Ini katakanlah berlaku outbreak dekat sekolah. Okey, yang ini makan tak makan kan? Yang ini kita katakan makanan yang pertama dipanggil sebagai nasi lemak. Apa dia? Nasi lemak. Yang ini kita akan nilai yang pertama dulu, nasi lemak. So kalau anda tengok kat sini, ini adalah nasi lemak. Kita ada yang makan, kita ada tak makan. So macam mana kita nak tahu dia makan tak makan? Kita tanyalah. Okey, yang sakit kita akan pergi hospital. Kat hospital yang sakit tu kita tanya, makan tak nasi lemak? Dia kata makan. Okay, kita tik lah. Kita kena ada senarai makanan lah. Nasi lemak lagi. Nasi. Lepas tu kita akan ada air. Kita akan ada buah. Contohlah. So kita tanya, nasi makan tak? Nasi makan. Okey, air minum tak? Air tak minum. Okey. Buah minum tak? Buah tak makan. Contohlah. So kita tahu berapa bilangan dia untuk pesakit yang berkenaan di dalam hospital. So bila kita kira, yang ini nanti kira dia apa semua cara nak kumpul data ni kita akan bincangkan dekat dalam kelas amali, jangan risau. Kita kira yang kita tahu bilangan dia adalah yang sakit 20 orang.
Lepas tu kita pergi hospital juga cakap, makan tak nasi lemak? Tak makan. So total yang tak makan nasi lemak tapi sakit 10 orang macam tu. Jelas Ni contohlah macam mana kita nak buat perkaitan ni. Kemudian kita pun pergi dekat asrama. Kat asrama ni dia makan tapi dia tak sakit lagi. Berapa orang? Kita kira-kira ada 15 orang. Lepas tu kita tanya juga, awak makan tak? Tak makan. Sakit tak? Tak sakit. Tak makan, tak sakit. Kita kira-kira dekat dalam kita punya kajian ni, kita ada 20 orang. Jelas tak? Nampak? Nampak sekarang ni? Jelas So, Sir, nak tanya ke? Betul. Silakan soalan. Maknanya kalau macam ada banyak indikator yang kita nak check, macam contoh macam air, nasi apa semua, mana ada banyak jadual tu Sir? Betul, jadual tu akan ada banyak. Itu sebab nanti bila jadual tu banyak, awak dah tak boleh nak buat manually lah. Tapi of course awak boleh buat manual untuk memfokuskan kepada certain bahan sajalah yang berisiko. That's why bila banyak sangat awak akan pakai software. So bila awak pakai software, awak akan tahu mana yang signifikan, mana yang tak signifikan. Mana yang signifikan, awak akan further investigate. Mana yang secara epidemiologinya, secara biostatistik dia tidak signifikan, awak campak je lah ke tepi. Sebab awak ada banyak lagi penyakit lain nak tengok ataupun bahan pencemar lain nak difokuskan. Faham tak? Katakanlah nasi lemak ni signifikan. So awak akan tengok nasi lemak ni punya HACCP. So air tadi nak tengok tak HACCP? Dia tak signifikan. Tak payahlah tengok. Tengok air, tengok HACCP kepada nasi lemak. Lepas tu kalau boleh pecahkan lagi proportion nasi lemak tu. Awak makan nasi lemak dengan sambal ke tak? Awak makan nasi lemak dengan timun ke tidak? Maknanya awak bagi makanan tu dalam bentuk bukan package. Awak pecahkan dia by section. Maknanya makan dengan telur ke, dengan sambal ke, makan makan nasi lemak dengan timun ke, ada kacang ke, tak ada kacang. Itu yang terbaik. Awak tak buat secara komposit. Awak pecah-pecahkan komposit. Maknanya dia macam nak cari punca penyakit lah Sir. Contoh lebih Ya, punca penyakit yang awak sedang kaji ataupun sedang cari, yang saya sedang ajar ni adalah secara epidemiologi. Faham Okey. So language awak ni mesti selari dengan orang yang namanya epidemiologist. Kalau awak tak faham cara kira chi-square, maka awak akan membuang masa sebab awak tak boleh nak fokus mana penyakit dan makanan yang memang ada risk. Ini baru satu dia dalam table yang saya tunjuk ni untuk makluman anda semua yang bertanya dan juga yang akan belajar dengan saya ni. Ini baru salah satu daripada table yang utama. Sebab table yang awak belajar ni adalah dipanggil sebagai chi-square. Chi-square ni untuk apa? Kebersandaran. Kejap lagi ataupun in the future awak akan belajar OR dan juga RR. Yang ini dipanggil odds ratio dan juga relative risk. Yang ini digunakan oleh epidemiologis untuk menentukan tahap risiko penyakit yang disebabkan oleh makanan ini wujud ataupun tidak wujud. Okay. Tapi di mata kita sebagai investigator bersama dengan epidemiologis, kita gunakan chi-square untuk identify secara superficially as the understanding basis whether this is one of the risk that are relevant to be further investigated or not. Okay. Berbaloi tak kita nak kaji lebih ataupun tidak. Baik, saya teruskan lagi. Selepas kita dah tahu bilangan-bilangan ni, maka step yang seterusnya adalah kita kena kira dia punya jumlah. Saya ulang kita kena kira jumlah. 20 campur 15, berapa dapat? 20 campur 15, 35. Betul? 10 campur 20, 30. Ini jumlah. Ini pun awak kena kira jumlah. 20 campur 10, 30. Ni 35. Total semua berapa? 65. Betul? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat sinilah trik dia. So anda kena ikut saya sama-sama sebab trik dia akan belajar mengenai ABC. Dan awak kena fokus betul-betul. Jadual ni menentukan awak faham ke tidak next yang step yang kita akan pergi. Pertama, ini yang awak tengok ini, yang awak nampak di hadapan mata awak sekarang ini pada skrin yang saya sedang share pada layar, dipanggil observation. Jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas Sir. Observation. So sekarang ni kita nak tentukan, sebab kita tahu chi-square ni akan bermain lagi satu aspek dipanggil sebagai expectation. Betul tak? Hello? Jelas tak? Suara saya. Betul Sir. Jelas. Jelas Sir, betul Sir. Okay, so expectation ni nak kira macam mana? Okay, saya akan ajar kamu menggunakan huruf. Huruf ni hanya nak membantu anda nak memaham flow. A, B, C, D, E, F, G, H, total. Okay, jelas? A, B, C, D, E, F, G, H, total. Apa juga yang awak nak guna huruf yang awak suka, terpulang. Tapi apa yang saya nak tunjuk sekarang, macam mana nak mengira anda punya expectation. Sebab itu saya letak A tu, supaya senang nanti saya nak cerita. Okay. A nak kira expectation dia macam mana.
B nak kira expectation dia macam mana? Baik, kita nak mulakan ni. Dah ready belum? Okay, kalau dah ready, kita mulakan ya. Saya padam dulu yang chi-square. Okay, kita akan kira expectation tuan-tuan dan puan sekarang. Sekarang kita nak kira expectation. So expectation yang saya nak kira adalah A. A. Macam mana nak kira expectation untuk A? Awak tengok simple je. G kali E bahagi total. Faham tak? Ambil yang ini, nyot. Okay. B. Macam mana nak kira expectation dia? H kali E bahagi total. Faham? Faham kan? Okay. C. Macam mana? Pun senang je. G kali F bahagi total. Macam tu je. Nyot. Dia mesti nyot. Okey. Yang terakhir D. H kali F bahagi total. Nampak tak? Okey. Tu konsep dia. Baik, kalau awak tak nampak tak apa, sebab lepas ni saya akan tunjukkan menggunakan Excel. Alright, ini konsep dia, nanti anda akan tengok sekejap lagi. Baik, mari kita terus translate dia kepada Excel supaya anda lebih nampak. Kat sini saya namakan sebagai goodness of fit, dan lagi satu saya akan buat satu lagi sheet yang baru yang awak boleh nampak sekarang adalah dipanggil sebagai apa? Awak habis kelas termasuk rehat 10.30 kan? Ya, 10.30. 10.30 Saya cuba habiskan. Saya cuba habiskan awal sebelum kelas Puan Salina lah. Saya ada Puan Salina kan nanti. Ada kelas kan. Okey. Saya akan pergi kat sini sakit, tak sakit. Okay, dan kita tahu ini adalah makan. Makan ni adalah exposure lah. Makan. Kita ada tak makan. Okay. Dan awak pun tahu tadi kita ada 20, kita ada 15 dan kita ada 10 dan kita ada 20. Allahumma salli ala Muhammad 20. Dan anda tahu yang kat sini adalah dia punya total. Tu dia dah bagi dah sum 35. Yang ini pun sama, dia dah bagi dah sum. Dia dah bagi dah siap-siap. Okey, yang kat sini pun kita tulis sum. Allahumma salli ala Muhammad, kita tulis sum, dia dah bagi dah. Yang ini kita segit dah, nanti dia akan ada. Okey, selesai. So ini yang anda tengok ni adalah observation. Faham? Sekarang ni kita nak pergi pula kepada isu expectation. So expectation sama je. Dia ada sakit, dia ada tak sakit. Anda kena tengok betul-betul jadual yang saya tunjuk ni dan juga formula dia. Sebab nanti anda akan faham. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu anda. Okey, macam mana kita nak tahu sakit punya expectation ni? Yang makan dan sakit punya expectation. Yang saya akan color-colorkan dia supaya anda nampak lah. Yang warna biru ni. Macam mana kita nak tahu? So yang warna biru ni kita akan dapat dengan kaedah sama dengan ambil yang bawah ni, jumlah yang sakit, didarabkan dengan jumlah yang makan. Okey, dibahagikan dengan total. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang bawah dia, yang tak makan. Ambil jumlah yang berkenaan, kalikan dengan jumlah yang berkenaan, bahagikan dengan total. Macam tu. Saya suka gunakan gambaran yang dalam saya punya Jamboard ni tadi supaya anda faham. Maksudnya kita ambil yang ini warna biru ni, kita kalikan dengan yang sebelah sini, bahagikan dengan total. Ambil yang itu adalah untuk A. Kalau untuk B, ambil yang bawah dia ni, kalikan dengan yang atas dia ni. Kalau yang ini, ambil yang bawah dia ni, kali dengan bawah dia ni. Faham tak? Kalau anda tengok dekat dalam nota yang lama, anda pening nanti. Dia akan cerita macam ni G kali dengan E, lajur kali dengan baris, kali dengan itu anda akan pening. So kalau saya, awak ikut je lah yang ni. G kali dengan E bagi dengan total. Maknanya ambil G kali dengan E. Bagikan dengan total. Anda akan dapat. Yang anda nak dapat dan tak dapat, yang saya cakap dapat tak dapat ni, apa dia? Sebenarnya nak kira expectation. Okey, yang ni. Macam mana nak kira dia? Sama dengan 35 kalikan dengan yang mana? Yang A. Yang atas ni bahagikan dengan yang mana? Dia punya total. Okey, sama dengan ambil yang bawah ni kalikan dengan yang mana? Yang bawah ni pula. Dia nyet tu, ingat. Bahagikan dengan total. Selesai.
So inilah anda punya expectation. So macam biasa kita kena kira dia punya sum untuk kita tahu sama ada ianya adalah sama ataupun tidak sama. Itu je cara dia. Bila anda kira sum ni sebab kita nak pastikan dia sama. Bila kita kira tak sama, maknanya kita tahu ada error dekat mana-mana yang kita punya jadual ni telah tidak disama seragamkan. Cantik tak? Sama kan? So, ya Allah ya Tuhan. Amat mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan buat jadual matrix iaitu makan, sakit. Inilah makan, sakit. Kemudian kita ada apa? Makan, tak sakit. Okay. Kemudian kita ada tak makan, sakit. Dan last kali kita ada tak makan, tak sakit. Okey. Jadual ni boleh jadi yang macam ni Contoh, makan. Tak makan. Makan sikit. Tak makan. Boleh? Terpulanglah. Yang ini dinamakan 2 kali 2. Maknanya 2 faktor makan tak makan dengan 2 outcome, sakit tak sakit. Kita boleh ada 3 kali 2 iaitu makan sikit, tak makan, tak ada masalah. Tapi ini dipanggil 3 kali 2 sebab kita ada 3 faktor dan kita ada 2 kemungkinan. Okey. Tapi ini nanti dia lagi panjang lah. Dia lagi panjang sebab apa? Dia akan ada makan sakit, makan tak sakit, makan sikit sakit, makan sikit tak sakit, tak makan sakit, tak makan tak sakit. Nampak? Dia akan jadi banyak. Dia ada tambah lagi 2 kat bawah ni. Ya. Okey. Selesai kat sini. Kat sini kita nak cerita apa? Observation. Kat sini kita nak cerita apa? Expectation. Kat sini kita nak cerita apa? Observe minus expected. Kat sini kita nak cerita apa? Observe minus expected the power of 2. Kat sini kita nak cerita apa? Observe minus expected divide by expected. Observe the power of 2 divide by expected. Okay. So observation. Berapa kita punya bilangan yang makan? 20. Berapa kita punya bilangan yang makan dan tak sakit? 15. Berapa kita punya tak makan dan sakit? 10. Berapa kita punya tak makan tak sakit? 20. So ambil lah dia punya nilai. Okay, kat sini saya colorkan lah supaya anda nampak lah keseragaman data tu. Kejap saya colorkan sikit. Boleh tunggu sekejap? Boleh sir. Boleh sekejap je. Okay, kat sini kita nak buat color apa? Color merah. Okay, kat sini kita buat color apa? Color ungu. Ni hijau ada. Ni satu Malaysia lah ni. Semua ada color-color ni. Ungu parti apa? Saya pun tak tahulah. Ni parti kicap kot. Okay. So yang ini adalah kita punya makan tak sakit. Makan tak sakit color apa? Color merah. Betul tak? Okay. Tak makan sakit. Color hijau. Okay. Last sekali adalah color ungu. Iaitu tak makan tak sakit. Okay. Oleh kerana expectation ni panjang, saya malas. Saya ambil je lah reference yang berkenaan. Nampak ya? Sebab itu saya suka jika anda gunakan nombor tu tadi A, B, C, D, G, E, F. Ikut dia yang saya tunjuk tu. Senang nanti lepas ni kita nak belajar OR pun sama. So yang ini kita akan kira lah macam biasa. Tolak, ini tolak. Serit, ini serit. Guna, ini kuasa 2. Ambil serit ke bawah, ambil bagi dengan expected, serit, selesai kira sum. Berapa dapat? 3.68. Inilah jumlah kita. Inilah nilai K kita. Jelas? Faham? Jelas faham. Soalan. Ada soalan nanti anda akan tanya. DF, ya Allah, macam mana nak kira DF? Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk independence ni, DF dia ada sedikit cabaran. Tapi senang je lah cabaran dia. DF dikira berdasarkan formula dalam kurungan R tolak 1 kali dengan C tolak 1. R bermaksud row. R ini maksudnya row dan C bermaksud kolum ataupun laju dan baris lah. So contoh yang kita punya kaedah makan dan tak makan ni tadi kita kata makanan apa? Nasi lemak kan? Nasi lemak contoh. So macam mana kita nak tahu row? Berapa kita punya lajur? Kita ada 2 kan? 2 tolak 1 dan juga 2 tolak 1. Betul tak? Betul sir. Kita ada 2 row tolak 1. Kita ada 2 kolom tolak 1. So 1 kali dengan 1 dapat? 3.84.
Pandai. Ingat tak saya cakap tadi, kalau boleh Ya, saya sudah hafal. degree of freedom 3/84 ni awak hafal supaya senang awak nak buat decision. So bila awak dah hafal macam ni, senang tak awak nak buat decision? Senang kan? Awak dah boleh nampak. Berapa nilai dia? 3.68. Nilai kai awak berapa ya? 3.84. Awak reject ke fail to reject? Siapa Fail to nak sebut reject. awak? Pandai. Awak dah menjadi pandai sekarang ni. Maksud dia bila kita kira, kita dah tahu bahawa kita punya cut off adalah kita punya cut off adalah 3.84 dan kita punya nilai adalah 3.6 something, jadi dia berada pada kawasan gagal menolak. Okay, so awak pun tahu null kita adalah no significant association dan kita punya alternatif adalah significant association. So we do not have the ability to reject the null. We don't have the ability and also have the evidence to reject the null, therefore the null will remain. Maka kita akan buat conclusion. Apa conclusion kita? Conclusion kita akan kata there is no significant association between makan and sakit. Betul tak? Tak faham kan ayat tu? Tapi nanti kalau awak tengok video ni faham lah. There is no significant association between IV and DV ataupun kita punya faktor lah. Faktor kita apa dia? Status makan. Dia makan ke dia tak makan? Dan status kesihatan. Dia sakit ke dia tak sakit? Samalah kalau anda nak ubah, nak buat mati tak mati pun boleh. Tak ada masalah. Ya, soalan. Jadi kalau untuk conclusion tu kalau kita nak Menglish pun boleh lah. Nak Menglish? Boleh. Kalau saya boleh bagi awak jawapan tu dekat sini lah. Nanti senang awak tuliskan. Untuk yang differences, null dia adalah seperti berikut. Null dia adalah there is no significant difference. Saya besarkan huruf besar ni supaya anda faham. There is no significant difference proportion between factors ataupun dalam kes ni kita kata gender atau apa ni tadi bangsa. Okey, jelaskan. Ini adalah untuk dipanggil sebagai yang setara. Ni tadi ada kawan awak tanya macam mana kita nak buat yang lebih proper kan. There is significant different proportion between factors. So bila saya kata between factors tu maknanya faktor tu dia akan ada dalam bentuk kategori lah kan. Maksudnya lelaki, perempuan, bangsa, Melayu, Cina, India. Kalau data tu dalam bentuk numerical nak buat macam mana? Kalau data tu dalam bentuk numerical maka anda buat dia dalam bentuk kategori dululah. Melanggar, tak melanggar. Melebihi standard, tak melebihi standard. Banyak, sikit. Macam tu. Faham tak? Awak ada data numerik kan contoh. So anda akan buat dia sebagai kategori. Yang macam saya tunjuk dalam sebelum ni lah. Yang dose tu kan. Dose tu kita pecah kepada kurang daripada satu, banyak ataupun sikit. Macam tu lah contoh dia. So ini adalah untuk setara. Untuk tak setara, macam mana hipotesis dia? Kita akan bagi hipotesis dalam bahasa kebangsaan lah. Kita akan kata, bahasa kebangsaan bukan bahasa Melayu. Maksudnya bahasa yang orang faham. Bukan bahasa statistik. Sebab yang ini kalau bahasa statistik dia, okay, saya tulis kat sini kalau stat language dia, stat language dia adalah kita akan kata there is equal proportion. Ini dia punya statistik punya language lah. Stat lang dia kat sini kita akan kata there is a not equal proportion. Sebab kita tengok pada kadar, pada probability. Pada probability. So kat sini kita akan kata there is apa? There is apa? There is nothing to discuss today. So that's all. Thank you very much. Bukan There is no significant different. Okay. There is no significant different proportion between samples ataupun between observation and standard. Ni contoh. Different proportion ni sometimes orang tak cakap lah different proportion. Sometimes kalau doktor-doktor pun dia tak cakap ni there is no significant different proportion. Dia dengar awak cerita ni pun dia akan pelik. Ni saya kena bagi disclaimer lah. Takut nanti kan awak dah pergi PKD orang kata saya ngajar salah. Tak, ini konsep belajar. Faham dia? Jadi kalau nak kata there is no different pun betul lah. Apa dia soalan? Kalau macam yang tadi saya bagi tu, yang apa tu there is no significant association, semua tu kena guna yang ni. Tak, sebab yang ini adalah goodness of fit. Okey. Faham tak? Yang ini adalah untuk mencari
Beza. Yang awak kata yang tadi tu, there is no significant association tu, dia adalah yang bawah ini dipanggil sebagai mencari, ini adalah as of independent. Inilah yang sebenarnya kita association tu di sini. Maknanya kat sini kita akan kata there is no significant association between IV and DV. Ini bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan. Bahasa statistik kita akan kata apa tadi? IV independent to DV. Okay, yang ini alternatif dia kita akan kata apa? There is significant. There is significant association between IV and DV. Okay, siapa yang dapat maklumat ni nak screenshot pun boleh, nak download pun boleh. Jangan buat lambat-lambat lah, nanti kalau saya dah terpadam ke, dah terhilang ke, awak minta saya buat balik, mungkin dah kelewatan lah ataupun tak mampu saya nak buat balik lah, nak recap balik kan. So better kalau awak dah rasa nak download, nak gunakan benda ni, download siap-siap. Pergi kat download ni, download je. Okay. So itulah sedikit penceritaan kita. So dalam eksperimen atau dalam kelas atau akan datang punya ilmu, awak akan belajar basically yang macam ni tapi menggunakan statistical package seperti software SPSS, seperti Jamovi, seperti Excel, yang mana last kali dia akan bagi nilai chi dan dia akan bagi nilai p-value. Okay, p-value dia akan bagi. Cuma kat sini kita perlu tahu juga untuk kira manual sebab bila banjir, komputer tak boleh nak dibawa ke lapangan. Okay, handphone pun kadang-kadang masuk air. Okay, itu contoh dia. Jadi sebagai seorang PPKP, anda kena bersyukurlah sebab anda memang bukan saja belajar menggunakan apps ataupun software ataupun statistical package, tapi you have also the ability to understand how this thing is being derived. Maaf saya kata ada setengah pegawai-pegawai kemungkinan saya speculate saja, yang dia tahu guna SPSS, dia faham guna P-info apa semua, tetapi cara kira tu pun dia tak tahu. Macam mana boleh datang chi-square tu macam tu, dia tak tahu. So bagi saya silibus PPKP ni bagus sebab awak memang belajar fundamental. You know already how to calculate it manually. So if you give us whatever kind of questions also, insyaAllah we can calculate and we can validate that, validate back. That's why kalau saya, awak present lah, katakan semester 6, semester 5, awak present awak punya research, chi-square tu katakan awak buat macam ini kan, chi value. Saya tahu awak tipu chi value ni. Sebab berdasarkan sakit tak sakit ni, kita dah boleh kira chi value ni. Macam tu. Sebab tu orang tak suka saya jadi examiner untuk program-program lain. Program PPKP je yang sudi untuk saya jadi examiner. Bukan kita nak find fault, tapi memang kita tahu kadang-kadang student dia nak nampak signifikan kan. Dia adjust lah. Bila dia adjust, dia terlupa yang sebenarnya benda ni boleh dikira. Dan chi-square ni memang makanan saya lah untuk saya kira secara manual maupun secara computerized. Okey, itulah sedikit perbincangan kita hari ni. Ya, kalau anda tengok kat dalam iBest tu ada nota lama, ya Allah 90 pages nota tu. Anda nak fahamkanlah. Saya hanya pakai lebih kurang less than 15 pages daripada Jamboard ni. Nanti awak download, insya-Allah taala alaiya, jika awak bersama-sama membaca nota-nota yang lama tu secara sepintas lalu, insya-Allah Allah Taala akan bagi kefahaman. Okey, saya buka kepada soalan kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya just nak buka sekejap nota yang lama ni untuk saya tengok kod-kod kalau ada lagi yang saya boleh tambah baik lah. Kat sini saya ada bonus bonus ni sebab memberikan jawapan lah macam mana nak jawab quiz. Okey. So ada soalan, macam mana nak buat latihan chi-square ni? Chi-square, correlation dan juga regression, semua soalan sebenarnya telah ada. Cuma kita tak letakkan link untuk minta anda upload. Benda tu sebenarnya semua dah ada. Kat mana dia akan ada? Dia akan ada dekat dalam, kalau saya punya iBest ni, anda akan tengok ada bentuk lesson. Dia dekat dalam lesson tu akan ada siap-siap kat situ. So anda boleh download, anda boleh tengok. Sebaik-baiknya anda tengok di dalam iBest. Macam saya ni sebab saya owner of the materials, that's why I can open it like this. Kalau anda tengok sendirilah daripada benda ni sebab dia ada required time. Kalau tak sampai required time, anda mungkin dikira tak fulfilling lah the requirement of this. Okay, so anda boleh tengok. So this is the objective. Kita just recap balik sikit.
different type of chi-square, calculate dan juga interpret. Alright. So kita boleh tengok ni tadi degree of freedom, nampak? Chi-square dia akan start daripada 0. Saya tak akan pergi satu-satu lah. Cuma saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Last sekali adalah sebenarnya kita perlu faham kiraan dia adalah observed minus expected, the power of 2 divided by the expected. Okay, dan kita pun dah tahu tentang takat geting dan lain-lain ni tadi, kekerapan jangka, kekerapan tak jangka. Anda nak tengok, nak buat, saya suka hatilah. Yang pasti, selepas sesuatu contoh itu, jika tidak ada sesuatu jawapan, maka itulah latihan untuk anda. Ini contoh kan. Selepas dia ada jawapan tak? Tak ada. So inilah latihan anda kena buat. Tolong buat ya. Ini latihan tolong buat. Yang ini pun tolong buat. Yang ini pun tolong buat. Senang je contoh macam ni kan. Sebuah dadu 6 permukaan diguling 30 kali. Dan nombor 1 hingga 6 muncul dan ditunjukkan pada taburan kekerapan berikut. Pada aras keertian 0.1, nampak dia dah bagi alfa 0.1. Boleh dikatakan buah dadu adalah adil ataupun tidak adil. So adalah kita tengok kepada kekerapan. So ini adalah kekerapan. Yang kita perlu cari adalah kekerapan jangka. Kekerapan jangka maknanya kita tahulah dia ada 6 muka kan. Ada dadu tu ada 6 area. So kalau 100% bagikan dengan berapa persen ataupun berapa jumlah sebenarnya. So bagikanlah 30 bagikan dengan 6 muka. Berapa dapat? 6 balingan. 30 kali tu baling dengan mempunyai 6 balingan. Setiap satu akan ada lebih kurang 5 kan. So kekerapan jangkaan dia adalah 5. So macam itulah. Anda kena fikirlah sikit kan. Saya nak cerita semua nanti kan tak syok lah pula. Ni contoh kekerapan tak setara. Dia akan ceritalah contoh. Anda boleh tengoklah nota yang lama ni. Okay. Dah tengok habis. Lepas tu tengok sebelah sini. Oh ini ada contoh ni. Okay, yang ni ada jawapan. Tak ada jawapan. Anda buatlah. Ini contoh hipotesis berikut. Semua ni tolong buat. Faham Bila saya kata buat, maksudnya buat bodoh ke buat betul? Betul sir. Buat betul Buat setiap orang buat sendiri-sendiri. Ada yang nak buat pakai kertas, ada yang nak buat pakai iPad, ada yang nak buat pakai Excel, ada yang nak buat pakai Word dengan Excel terpulang. Maknanya dia mungkin nak pakai Word je lah. Lepas tu nanti saya buat jalan kerja pakai Excel. Terpulang lah. Mana-mana yang penting awak mesti tahu kira. Nak pakai Excel, saya tak nak anda gunakan function. Yang function tu nanti kita belajar kemudian. Saya nak anda buat macam ni. Observation, expectation. Dia mesti ada jalan kerja yang begini. Kalau rasa rajin, buat kat kertas, ambil gambar, lepas tu tampal dekat Word pun boleh. Kalau malas, nak buat terus dekat Word, lepas tu ada jalan kerja pun boleh. Alright, lepas tu anda belajar juga mengenai contingency table. Contingency table ni kita panggil sebagai cross tabulation table. Kalau dekat dalam SPSS nanti dia dekat dalam cross tabulate lah. Kat sini adalah dia gunakan laju dan baris. Ni kalau anda tengok yang saya cakap ni tadi, dia ada baris satu, sel satu. Oh memang pening. Saya mula-mula saya nak mengajar subjek ni sampai saya kena memikirkan apakah formulasi-formulasi yang mudah untuk student boleh faham. So yang ini saya gunakan nyat-nyot. Formula nyat-nyot saya tu tadi bermaksud anda ambil yang bawah, kalikan dengan sebelah kanan sana, kemudian anda akan bagikan dengan total. Anda ambil yang sebelah bawah, anda kalikan yang sebelah sana, bagikan dengan total. Nampak? Sama je sebenarnya cerita dia. A campur C. Lepas tu nanti, ni nak nampak pertama kena tahu dulu O11, O12, O21, O22. Ini tak kisahlah, maknanya nak cerita, ini adalah salah satu cara nak fahamkan benda ni. Tapi yang saya nak bagi senang, awak tengok je kepada saya punya contoh tadi macam ni kan. Apa dia punya expectation untuk simptom? Apa expectation dia untuk A? A adalah 48 kali 52 bagi dengan 82. That's why saya kata, buat dulu. A, B, C, D. Senang. A, B, C, D. Lepas tu yang lain, campur-campur tak apa. E, F, G, H, total. Macam tu. No problem on that. Lepas tu nanti anda akan nampak kat sini akan ada contoh yang sama. Langkah-langkah prosedur. Ni semua melewih lah. Anda boleh tengok. Bila tengok kat sini, ada tak dia punya jawapan? Kalau ada jawapan, maka dia adalah contoh. Tapi kalau dia tidak ada jawapan, maka dia adalah latihan untuk anda buat. Macam ni contoh. Ni adalah latihan. Yang ini memang panjang lah. Anda boleh tengok 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20. Maknanya akan ada 20 barisan. Saya nak sangat tengok ada student yang buat pakai Excel, ada student yang buat pakai kertas A4. Saya nak tengok. Anda buatlah kat sini. Akan ada 20. Yang ni baru ada 4. Dia akan ada 20. Banyak ke? Memang banyak. Baik. Okey, ini pun sama soalan. So walaupun dia nak dekat 90 slide, tapi sebenarnya dalam tu ada soalan yang anda boleh gunakan untuk rujukan dan latihan. Okey. Itulah serba sedikit ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada saya yang saya sharekan kepada anda semua.
Sekarang ni saya buka kepada soalan. Kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau tak ada kita tangguhkan dulu. Anda juga jangan lupa untuk merujuk kepada nota ataupun video saya yang lalu. Saya dah buat banyak video pasal chi-square ni, anda boleh tengoklah. Ni contoh chi-square video yang sebelum ni. Nanti kita akan bincangkan. Kelas ni akan ada 2 jam untuk amali. Amali ni mungkin saya cadang bukan minggu depan lah, minggu lagi 1 ke, tengoklah. Sebab awak perlu ada masa juga untuk menghadam ilmu-ilmu ni, perlu ambil masa. So kita akan try lah, kalau nak buat minggu depan pun amali kita akan buat ujung-ujung lah, bukan awal-awal Isnin Selasa tu, tak adalah, mungkin susah lah sebab anda dah banyak belajar dah pun. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya tamatkan kuliah kita hari ni? In the end of the day, alhamdulillah kita telah cover most of the topics with regard to the use of the chi-square, and please do not forget to follow my videos and instruction and how to calculate all these things. And then we are going to discuss it again and again in the future for the application wise. Okay. Soalan, ada soalan tak? Okay, ada soalan? Tiada baris kata. Okay, ada soalan pada chat? Okay, sorry sir, speaker laptop off tadi. Tak dengar kalau saya tanya. Oh, boleh saya tadi. Okay. Itu UMP page 38. Itu standard yang beritahu lah kawan-kawan semua. Okey, ada lagi tak yang nak tanya soalan? Tak ada Ada nak tanya soalan? Tak ada. Ada tak apa, saya tangguhkan dulu sebab saya rasa dah banyak dah dari cerita ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan atau minggu yang akan datang pada kuliah yang lain. Sekian daripada saya. Ada soalan anda juga boleh komen nanti pada video yang saya akan publish ni sebagai analis dalam saya punya YouTube channel yang ada faham dengan so ingat agak saja square is equal to sum of the expanded by this that very much for watching and bye. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.